Okey baik. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1. Okey baik. Cikgu nak ucapkan selamat kembali ke sekolah secara maya, secara PDPR. Okey, adakah anda semua sudah bersedia? Bersedia belum? Dah. Awak cuti 2 minggu buat apa je semua ni? Tengok drama. Semua buat apa? Saya rumah dah gila cikgu. Duduk rumah? Saya dah gila duduk rumah. Duduk rumah. Awak 2 minggu cuti ni awak buat apa je? Main game je ke? Taklah berzikir, baca Quran. Banyak benda tolong- saya buat cikgu. Banyak. Banyaknya tengok K-drama. Nadira cakap tengok K-drama memekat kat rumah cik gandung adik. Banyak kerja awak. Okey baik, jom kita teruskan. Start topik kita sambunglah kan. Tak boleh nak pergi ke sekolah, kita pergi sekolah secara maya je lah. Okey, sebab tak boleh sebab jangkitan COVID dekat Malaysia ni semakin meningkat. So jadi ni kita nak kurangkan kes jangkitan tu supaya tak merebak dekat you all semua. Kita terpaksalah tutup sekolah. So you all kenalah belajar secara online je. Okay baik. Jom. Tadi Koyum cakap dia dah penat lah nak duduk rumah. Tu satu ayat-ayat yang negatif, pemikiran negatif. Hari ni kita nak belajar apa? Jom kita tengok. Situasi yang pertama. Okey, yang ni nak gambaran sahaja sebelum cikgu dedahkan awak kita nak belajar apa. Okey, tengok situasi yang pertama. Yang pelajar perempuan tu dia cakap kan, alamak susahnya soalan ni, macam mana nak jawab ni? Itulah dah lah tak pandai, malas pula belajar kan dah tak dapat jawab dah. Okey, iaitu situasi yang pertama. Awak tengok situasi yang kedua. Seorang pelajar tu kan yang tu, saya rasa sedih sangat dengan keputusan peperiksaan saya sehingga kan saya dimarahi oleh ibu ayah. Lepas tu kawan dia pun cakap, dia pujuk kawan dia. Cakap tak apa, jadikan kegagalan hari ini pembakar semangat awak dan saya akan bantu awak dalam subjek yang lemah. Awak rasa kan mengenai mengenai situasi yang cikgu tunjukkan ni kan, apa sebenarnya yang cikgu nak tunjukkan? Daripada situasi ni apa yang awak nampak sebenarnya? Seorang boleh tak? Apa stres? Lagi? Macam mana kau dengan kawan dia? Dia tak dapat nak jawab soalan masa exam. Lepas tu kawan dia kasih semangat kat dia, kasih nasihat dekat dia. Kasih semangat dengan kata-kata yang membina. Okey baik. Mengenai situasi kita hari ini dia berkait rapat dengan subtopik pembelajaran kita iaitu pengurusan mental dan emosi pemikiran positif. Dalam tajuk ni kita nak tahu macam mana kita nak membina sifat pemikiran positif, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pemikiran positif, kenapa kita kena terapkan diri kita dengan pemikiran positif. Okey tak apa, kejap lagi cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, dengan lebih teliti. Ya, saya rekod. Saya nak hantar kat pensyarah saya. Okey. Saya rekod. Tak apa kan? Okey. Pengurusan mental dan emosi. Okey, cikgu akan terangkan lebih lanjut pemikiran positif. Apa sebenarnya maksud pemikiran positif? Tu apa sebenarnya, macam mana kita nak bina pemikiran positif, apa faedah-faedahnya bila kita terapkan diri kita dengan pemikiran positif. Okey baik, awak ada buku teks dekat rumah, sila buka buku teks awak muka surat 148. Dah buka belum kelas? Dah. Dah. Yang lain? Belum. Dah. Cikgu. Maisara dah. Irfan dah. Dah. Okay, terus. Dah. Objektif pembelajaran kita hari ini. Okay, yang pertama.
Yang pertama, objektif ini dapat menyatakan maksud pemikiran positif. Yang kedua ialah awak pada akhir pembelajaran ni awak dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 ciri-ciri pemikiran positif. Yang ketiga, awak dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi. Dan yang terakhir, awak dapat membezakan antara pemikiran positif dan Cikgu. Saya belum tulis kehadiran lagi lah. Belum apa? Belum tulis kehadiran. Belum tulis kehadiran. Okey, tak apa. Tulis dekat chat tu, dekat chat box awak tu. Tulis saja. Nanti cikgu catatkan. Okay, baik, jom kita teruskan. Yang pertama, sebelum cikgu terangkan apa sebenarnya maksud pemikiran positif, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan emosi. Emosi ni dia merupakan sesuatu perasaan ataupun jiwa yang kuat terbitnya daripada dalam diri seseorang. Emosi ni dia boleh melahirkan perasaan sayang, gembira, seronok, benci, takut dan juga cemburu. Dan emosi ni juga dapat memberi kesan terhadap psikologi. Cikgu nak tanya, awak semua ada emosi tak? Ada. Okay, semua orang ada emosi, semua orang ada perasaan. Perasaan bercampur baur macam-macam lagi perasaan. Okay. Cikgu nak tanya, hari ni apa emosi awak? Tengok ni dekat gambar cikgu ni, dari tahap 1 hingga 5, apa emosi awak pada hari ni? Itu emosi apa tu cikgu? 1 ni sedih, 5 ni happy. Awak dekat tahap yang mana? Saya sedih. Suzy sedih? Kenapa sedih? Saya biasa-biasa. Awak biasa-biasa je, 3. Kurang suara 5, Nadira 1 dengan 3. Wow. Okay. Syafika 5, broken tiba. Okay. Okay, jangan broken. Okay, Maisara, awak apa emosi awak hari ni? 1 hingga 5. Tenjunjia 3. Maisara? 3 cikgu. Semua cikgu. 3. Maisara? Koyu 4 kot happy. 5. 5 happy. Okay, 5 paling happy, 1 paling sedih. Cikgu, 4 tu apa cikgu? Ada 1 dengan 5. 4 ni happy lah. 5 ni paling happy, paling gembira. Okay. Nombor 2. Okay. Murid yang emosi yang positif ni, bila awak ada emosi yang positif, awak juga dapat mengawal perasaan dan tindakan kendiri dan mempunyai daya ketahanan dalam mencapai matlamat, berfikiran positif dan mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Bila awak ada emosi yang positif, awak pun dah sekaligus ada mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Apa ni maksudkan interpersonal tu kan? Hubungan interpersonal ni hubungan awak dengan orang sekeliling, dengan kawan-kawan, dengan adik keluarga. Awak dapat bina hubungan interpersonal yang baik jika awak ada emosi yang baik. Okay, boleh faham setakat ini kelas? Faham. Boleh cikgu. Sebab kena kemas rumah. Okay. Nanti ayat Nadira tu dia menunjukkan pemikiran negatif. Dia tak happy sebab dia kena kemas rumah. Okay, hari ni awak akan belajar macam mana awak nak ubah ayat negatif awak tu kepada ayat yang lebih positif. Supaya awak buat kerja rumah tu tak adalah rasa terbeban ataupun sedih. Okay, dia akan meningkatkan semangat awak untuk lebih rajin. Jom kita tengok satu persatu. Okay, itu emosi. Apa pula yang dimaksudkan dengan pemikiran positif ni? Okay, pemikiran positif ni boleh ditakrifkan sebagai kebolehan berfikir secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Kita tak kisahlah macam mana pun situasi melanda awak pada hari itu, awak boleh berfikir secara rasional, fikir secara waras lah dalam untuk awak bertindak menghadapi situasi berikut. Tak adalah awak bertindak secara mendudu. So jadinya
Untuk memupuk pemikiran positif ni, langkah pertamanya adalah dengan berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan harian. Macam mana kita nak amalkan pemikiran positif ni dalam kehidupan harian kita? Ada siapa-siapa tahu tak macam mana kita nak amalkan? Macam mana? Fikir yang baik-baik je. Fikir yang baik-baik. Okey, itu bagus. Okey, fikir yang baik-baik. Okey, jom kita tengok macam mana, apa ciri-ciri membina sikap positif. Okey, awak boleh tengok, kalau tak nampak boleh tengok buku teks awak, muka surat 150 pun ada. Okey, kat situ tulis ciri-ciri membina sikap positif. Macam mana kita nak bina sikap positif dalam diri kita. Macam mana kita nak pupuk sikap positif. Okey, kita tengok yang pertama, jangkakan kejayaan. Jangkakan kejayaan ni contohnya kan hari tu awak dah pun selesai menjawab peperiksaan pertengahan tahun. Okay, awak jangkakan kejayaan awak pada peperiksaan akhir tahun. Awak nak apa? Mestilah awak nak cemerlang, betul tak? Awak jangkakan kejayaan. Akhir tahun, peperiksaan akhir tahun ni saya nak cemerlang dengan berapa A awak nak dapat? 5A, 6A. Okay, jangkakan kejayaan awak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ubah penampilan diri awak. Macam mana? Macam mana ubah penampilan diri ni? Mestilah berpakaian secara kemas, bersih. Kalau lelaki tu, sisir atau sikat rambut awak dengan kemas. Perempuan pun sama. Kan? Yang non-Muslim, ikat rambut awak dengan kemas. Lepas tu kalau yang perempuan bertudung, pin tudung awak secara kemas. So bila awak ada penampilan yang baik, kemas, bersih, so that orang sekeliling pun akan lebih senang untuk rapat ataupun lebih senang untuk bergaul dengan awak. Tak adalah menimbulkan perkara-perkara ataupun ayat-ayat negatif daripada yang keluar daripada orang sekeliling kita. Okay, itu yang kedua, ubah penampilan diri. Yang ketiga pula adalah saranan diri positif. Saranan diri positif ni maksudnya kita pupuk melatih diri kita untuk sentiasa positif. Cakap dekat diri kita, okay, mulai hari ini saya nak jadi seorang yang lebih positif daripada semalam. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, fokus kepada apa yang anda mahukan. Macam tadi dia berkait rapat dengan nombor 1 tadi. Jangkakan kejayaan. Bila awak dah jangkakan kejayaan awak, contohnya awak nak dapat 6A pada peperiksaan akhir tahun. So bila awak nak dapatkan 6A tu mestilah awak perlu berusaha, betul tak? Bila awak berusaha, awak kenalah fokus kepada apa yang awak mahukan. Fokus dalam pembelajaran, sentiasa membuat latih tubi, betul tak? Barulah kejayaan tu datang kepada awak. Barulah awak meraih kejayaan tu daripada usaha yang awak telah usahakan. Itu nombor 4, fokus. Nombor 5, dalami ilmu kecemerlangan. Dalami ilmu ni contohnya banyakkan membaca lah macam mana ahli-ahli akademik yang berjaya tu dia dapat kecemerlangan yang tinggi. Kalau orang dulu dia terpaksa beli buku, terpaksa beli buku yang banyak, buku yang tebal-tebal tu nak dalami ilmu. Tapi sekarang ni awak tak perlu pun beli buku tebal-tebal. Semua ada dekat dalam internet. Cari je. Okay, contoh awak nak cari tentang apa? Tentang macam mana nak jadi seorang yang berjaya, macam mana nak mencapai kecemerlangan pada akhir tahun, semua ada. Okay, itu nombor 5, dalami ilmu kecemerlangan. Okay, nombor 6, tengok. Lakonkan watak orang cemerlang. Ada siapa-siapa tahu tak macam mana watak orang cemerlang ni? Kelas. Watak orang cemerlang ni macam mana? Ada siapa-siapa tahu tak? Watak Awak tengok kan orang-orang cemerlang macam mana watak dia? Dia baik hati. Dia apa? Dia baik hati. Baik hati. Lagi? Baik. Tak Baik. sombong. Ingat. Melekat dengan buku. Okay. Menghormati. Okay. Itulah dimaksudkan dengan lakonkan watak orang cemerlang. Lakonkan watak orang cemerlang ni tak bermaksud awak berpura-pura dengan diri sendiri tau. Bukan. Lakonkan watak cemerlang ni maksudnya awak ubah diri awak kepada watak orang yang lebih cemerlang. Contohnya dengan sentiasa menjaga kesihatan. Awak tengok kan, sebenarnya orang cemerlang ni dia lebih sihat, lebih cerdas.
kan, menjaga kebersihan. Lepas tu dia memupuk perhatian dalam pembelajaran. Contohnya dia sentiasa dapat perhatian lah dalam kelas. Sentiasa tanya dengan cikgu. Okay, tak faham tanya. Muka dia je lah yang tanya. Okay, itu pun selalu satu tindakan yang satu tindakan yang positif. Awak pun boleh ikut tindakan tu. Okay. Ya, lagi apa lagi? Watak orang cemerlang ni dia sentiasa bermoral dan berakhlak baik. Belajar daripada kesalahan. Okey, bila kesalahan yang dia buat, dia belajar daripada itu macam mana dia nak improvekan diri dia supaya berada pada tahap yang lebih cemerlang. Itu dia maksudkan dengan watak orang cemerlang. Okey, itu nombor 6. Yang nombor 7, bila awak nak cemerlang, bila awak nak berjaya, mestilah awak kena berkawan dengan orang yang berjaya. Bila persekitaran awak positif, awak pun sekaligus akan berfikiran secara positif. Sama lah juga macam berjaya ni, awak nak berjaya, awak nak pandai, awak nak cemerlang, awak kena kawan dengan orang yang cemerlang, dengan berjaya. So kalau awak lemah, kawan yang cemerlang tu dia boleh bantu awak untuk bantu awak ke arah yang cemerlang, betul tak? Dia tak adalah tinggalkan awak sorang-sorang. So dia awak pun boleh improve diri awak. Itu dimasukkan dengan kawan dengan orang yang berjaya ataupun orang yang bercemerlang. Itu nombor 7. Nombor 8, kejayaan silam membakar semangat. Okay, contohlah kan awak kejayaan-kejayaan sebelum ni kan awak dapat apa? Sebelum ni awak dapat apa ni? Merupakan pelajar nombor 2 dalam kelas. Contohlah kan awak pelajar terbaik dekat dalam kelas tu kan. Jadikan kejayaan silam tu pembakar semangat. Hari ni awak dah merupakan pelajar nombor 2 dalam kelas. Esok lusa awak targetkan diri awak, bakar semangat diri awak untuk target. Cakap okey, mulai akan datang saya akan menjadi seorang ataupun pelajar nombor 1 di dalam kelas. Jadikan kejayaan silam tu membakar semangat awak untuk terus lebih berjaya. Itu nombor 8. Nombor 9 pula adalah dapatkan model ikutan. Model ikutan ni maksudnya idol. Cikgu nak tanya, awak ada tak model-model ikutan yang awak terinspirasi? Kalau macam bidang sukan ke, bidang pelajaran ke, ada tak? Siapa awak terinspirasi siapa? Tak, maksudnya macam mana? Ideal awak. Ideal awak. Icon awak. Awak nak contohin siapa? Model ikutan. Kalau yang mungkin peminat bola sepak, contohlah kan ideal dia Safawi Rashid. Dia mungkin ada terinspirasi ataupun nak menjadi macam Safawi Rashid. Dia nak jadi pemain bola sepak yang andal. Awak pula macam mana? Awak ada tak model ataupun ikon? Ideal awak. Siapa? Saya nak Ada cikgu. Cikgu Asiti. Ya. Cikgu saya nak Cikgu Asiti lah idol saya. Tak dengar Suzy. Cikgu Asiti lah idol saya. Tak dengar. Kuat sikit. Ya Allah, Cikgu Asiti lah idol saya. Oh, saya lah idol awak. Macam tu. cikgu tapi saya nak Oh. Nadira siapa dancer tu? K-pop. Siapa K-pop idol? BTS ke? Blackpink? Cikgu Zara. Okay. Saya nak jadi Contoh cikgu seorang bagi pemain contoh. Mengguide Koyo dia punya idol nak macam jadi Ustaz Abid Yu. Kim Namjoon. Ya Allah. Nadira relax. Okay. Contoh cikgu bagi idea cikgu lah. Cikgu sangat terinspirasi dengan seorang Dr. Amalina Bakri. Kenal tak siapa Dr. Amalina Bakri ni? Tak. tak. Tak kenal? Tak kenal. Mungkin awak tak kenal lah sebab bukan generasi awak. Okay, Raja Adam dia nak jadi macam Solos. Ya, Dr. Amalina Bakri merupakan doktor pakar bedah. Okay, Dr. Amalina Bakri ni dulu masa dia merupakan salah seorang pelajar yang pernah meraih 17A1 dalam SPM. 17A tahu 17A.
pada waktu itu. So pernah mencatat sejarah Malaysia lah. Pelajar yang straight A 17A1 lah. Dan sekarang Dr. Amalina Shibakri merupakan salah seorang doktor pakar di UK. Okay. Cikgu sangat terinspirasi dengan beliau. Beliau sangat cemerlang dalam mata pelajaran. Lepas tu dapat dapat apa yang dia nak tu dapat. Faham tak? Okay. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh follow dia dekat Instagram. Type je Dr. Amalina. Okay, nanti dia akan terkeluar. Okay, awak tahulah, nanti awak di check out sendiri. Okay. Macam mana Dr. Amalina ni? Siapa yang tak kenal boleh kenal. Doakan saya dapat jadi pakar. Okay. Kenapa nak jadi pakar bedah dekat China? Nak bunuh siapa yang ciptakan corona. Oh, nak bunuh siapa yang start corona. Okey, nak jadi seorang pakar bedah tu bagus dah. Awak kenalah usaha nak jadikan nak supaya impian awak tercapai. Terminat dengan kakak awak sendiri nak jadi pilot. Oh, Koyun pun nak jadi pilot ke? Oh, wow, sangat bagus. Inspirasi idol awak ikut jejak kakak awak. Okey, itu nombor 9, dapatkan model ikutan. Okey, kalau cikgu Dr. Amalina, kalau awak mungkin berbeza lah. Okey, nombor 10. Okey, soal diri awak dengan soalan positif. Janganlah awak soal diri awak dengan perkara negatif. Soal diri dengan soalan positif ni, contohnya macam aku yakin aku boleh buat. So, aku boleh cemerlang. Janganlah awak cakap diri awak ni dah selalunya lah kan orang perempuan kan dia sangat secure dengan perempuan lain, dia cakap dengan diri dia, aku ni tak cantik ke? Aku ni gemuk ke? Betul tak? Kan. So jangan cakap ayat-ayat negatif macam tu. Tukar kepada ayat-ayat positif. Aku yakin dengan diri, saya yakin dengan diri saya cantik. Okey, anak keluaran mak dengan ayah saya. Okay, ada genetik tersendiri. Okay, baik. 10 dah cikgu terangkan ciri-ciri membina sikap positif. Sitik daripada Dr. Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad. Okay, baik. Cikgu nak tanya, awak tahu tak apa faktor yang boleh menyumbang kepada cara kita berfikir secara negatif? Awak tahu tak kenapa kita boleh fikir secara negatif? Apa faktor ni? Ada siapa-siapa tahu tak? Kenapa terdetiknya diri kita ni boleh berfikir secara negatif? Awak rasa kenapa? Apa faktor dia? Sebab Cikgu. kita tak Sebab apa? bagus. Sebab rasa diri tak bagus. Lagi sebab apa? Selalu kena palau. Lalu kena palau. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Sebenarnya faktor yang boleh mendorong kita ataupun menyumbang kepada pemikiran negatif. Okey, tengok yang pertama. Mungkin salah satunya kurang mahir dalam mengawal pemikiran, tindakan dan juga emosi. Bila kita kurang mahir dalam kawal kita punya fikiran, kita punya tindakan, kita punya emosi, kita pun boleh terjerumus untuk fikir-fikir perkara-perkara yang negatif. Sebab tu awak boleh cakap dengan diri awak, cakap dengan dalam hati kan, ni tak cantik ke, aku ni tak pandai ke, tak boleh lah macam tu. Okay, awak terfikir macam tu sebabnya awak kurang mahir dalam mengawal fikiran awak. Kurang mahir dalam mengawal emosi awak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, berfikir perkara yang tak perlu. Sepatutnya kalau awak nampak, awak fikir, contohnya awak fikir diri awak ni tak cantik. Sebenarnya tak perlu pun awak fikir macam tu. Ramai je lagi orang akan cakap diri awak cantik. Mak ayah awak sendiri pun cakap diri awak cantik dan sempurna. Betul tak? Tak perlu pun fikir benda-benda yang tak berfaedah lah contohnya. Tak memberi manfaat pun kepada diri awak. Seterusnya kalau awak terus fikir macam tu, awak sendiri yang stres, betul tak? Awak sendiri yang depressed. Ya betul. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berfikiran negatif sebabnya kita bersangka buruk terhadap orang sekeliling kita.
kita. Fikir buruk tentang orang lain, cakap orang, bersangka buruk dengan orang lain. Sebenarnya orang tu berniat baik tapi kita anggap dia sangka buruk dengan dia. Tak boleh lah macam tu. Okay. Yang ketiga, kurang keyakinan diri. Inilah salah satu asbab yang paling besar. Kita kurang yakin dengan diri kita, kita pun cakap diri kita negatif. Cakap kita tak bagus itulah, inilah. Tak boleh macam tu. Okay. Kita kena yakin dengan diri kita. Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, faktor persekitaran yang negatif. Ingat balik. Ingat balik yang pertama cikgu terangkan tadi. Bila kita nak bina sifat ataupun sifat pemikiran positif, kita kena berkawan dengan orang yang cemerlang, betul tak? Orang yang berjaya. Orang-orang yang macam ni persekitarannya positif. Bila persekitaran kita positif, diri kita sendiri pun sekaligus akan berfikir secara positif. Tapi kalau persekitaran kita negatif, kawan-kawan kita negatif, cakap-cakap, keluarkan ayat yang bukan-bukan, sekaligus kita pun berfikir secara negatif. Okay, boleh nampak tak kat situ kelas? Faktor yang menyumbang kepada pemikiran negatif. Okay, perkara-perkara ini perlu awak kuasai dengan baik. Okay, baik. Soalan, ada soalan tak? Tak ada. Kelas, ada soalan tak? Tak ada. Okay, cikgu teruskan. Tak ada kot. Okay, baik. Jom kita teruskan lagi. Jom kita buat aktiviti. Kelas habis pukul berapa? Pukul 1:30. Okay, jom. Nadira cakap kenapa remaja sekarang ada penyakit depresi. Disebabkan faktor-faktor ni lah tadi. Dia kurang yakin dengan diri dia. Dia berfikir perkara yang tak perlu. So dia bersangka buruk dengan orang lain. Lepas tu faktor persekitaran dia pun negatif. So bila faktor persekitaran negatif pun dia rasa depressed, sedih. Ataupun faktor yang paling utama, dia kurang mahir dalam mengawal pemikiran dia, dia kurang mahir dalam mengawal tindakan dia dan juga emosi dia. Sebab tu pentingnya awak kena kawal diri awak, kena kawal cara berfikiran awak, kawal emosi awak. So that awak pun tak adalah terjerumus dalam depresi. Depresi tu apa? Murung. Depresi tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia murung. Bukanlah unpress. Okay. Baik, jom kita buat aktiviti. Ni yang pertama. Okay, cikgu nak awak cuba ubah pemikiran ayat negatif tu kepada ayat yang lebih positif. Okay, ayat yang pertama tu awak tengok. Mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Okay, macam mana kita nak ubah ayat negatif tu kepada ayat yang lebih positif? Macam mana? Seorang kelas. Mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Ya, mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Ataupun mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang lebih rajin. Ubah ayat tu kepada ayat yang lebih positif. So that kita pun lebih bersemangat nak jadi seorang yang positif. Jadi macam Nadira cakap kan, dia sedih sebab apa hari-hari cuti kena kemas rumah, mak suruh. Okay, tak boleh lah macam tu. Awak ubah ayat awak tu kepada yang positif. Awak cakap dengan diri awak, okey hari ini jadi seorang yang lebih rajin untuk tolong mak kemas rumah. So dia awak pun rasa happy, tenang, so enjoy je bila awak buat kerja rumah tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas lagi. Okey, macam mana kita nak ubah ayat tu kepada ayat yang lebih positif? Saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Ya, saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Ataupun saya mulai hari ini saya akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam kelas. Okey, so dah orang nampak di situ. Okey, yang ketiga sebenarnya ni. Okay. Ayat dia, saya tidak mahu melawan cakap cikgu lagi ataupun guru lagi. Macam mana kita nak ubah ayat tu kepada lebih ayat positif? Macam mana? Saya akan ikut cakap guru. Saya akan ikut cakap guru. Mulai hari ini saya akan menghormati guru saya dan mendengar cakap guru. Okey, bagus. Okey, jom kita tengok ni perbezaan antara pemikiran negatif dan juga pemikiran positif. Okey, mula daripada ayat-ayat ketiga, 3 ayat ni kan, awak tengok dekat pemikiran negatif, ayat negatif ni kan. Ada 3 ayat. Awak rasa kan apa persamaan antara ketiga-tiga ayat ni?
Apa persamaan dia? Dia punya tujuan tu sama. Cuma ayat tu lain. Makna dia sama cuma ayat dia lain macam tu? Betul lah kan? Betul. Maksudnya sama cuma ayat dia lain. Okey, tengok dekat ayat yang negatif ni kan. 1, 2, 3. Ada 3 ayat negatif. Awak rasa ketiga-tiga ayat negatif ni apa sama dia? Apa persamaan dia? Sebab apa ayat ni kita kelaskan dia sebagai ayat negatif? Sebab ada perkataan tidak ke? Ya, sebab ada perkataan tidak. Tidak. Sebab tu dia adalah ayat negatif. So kita tak nak perkataan tidak tu kita ubah kepada ayat yang lebih positif. Contohnya mulai hari ni saya akan menjadi seorang yang lebih rajin. Ataupun saya akan lebih menumpukan perhatian di dalam kelas. So that bila awak ucapkan ucapan kata-kata yang positif, awak pun lebih tenang, lebih rasa gembira dan lebih rasa semangat lagi nak teruskan buat kerja macam tu. Okay, baik. Ni pemikiran positif adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh awak semua, oleh murid-murid. Untuk apa? Untuk kita mengurus mental kita dan emosi kita dalam kehidupan seharian supaya hidup kita akan lebih berjaya. Okay, hidup kita mencapai kejayaan. So that kita perlu sentiasa positif. Okay, perlu sentiasa positif supaya kita dapat kejayaan yang lebih cemerlang. Okay, kalau kita asyik fikir negatif je macam mana kejayaan tu nak datang kat kita, betul tak? Asyik pun soalan yang negatif je kan, betul tak? So kita tak nak perkara negatif tu, kita nak yang positif, yang baik-baik saja. So kekalkan sentiasa positif. Okay, jom kita tengok situasi ni. Macam mana saya nak awak fahami situasi tu kan. So kita boleh tahu daripada pemikiran negatif, macam mana pemikiran positif. Lepas tu apa faedah sebenarnya kita dapat bila kita fikir positif. Pemikiran positif. Kita tengok situasi yang pertama. Pada setiap hari Selasa, anda ni ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah di dalam mata pelajaran matematik. Kalau awak fikir negatif, awak akan persoalkan diri awak secara negatif. Contohnya, tengok ayat tu apa dia cakap. Kenapa saya dipilih? Kan negatif. Kenapa saya dipilih? Saya ada hal lain yang lebih penting. Pentingkan diri. Dia tak nak bantu kawan dia. Tu negatif. Okay, kita ubah kepada positif. Ya. Sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya menerangkannya dan mengajarnya kepada orang lain. So bila kita fikir positif, apa faedah yang kita dapat dari kita fikir positif tu? Kita tengok pengetahuan dalam mata pelajaran matematik akan lebih mantap. Tu untuk diri kita. Bila kita ajar orang, kita akan lebih cepat faham, kita pun dapat tingkatkan kemahiran kita. So itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat bantu orang yang lain, orang yang lemah, kawan awak yang lemah ni ialah perkara yang murni dan amat digalakkan. Okay, bila kita bantu orang hari ni, mungkin esok lusa kawan awak tu dia akan tolong awak di kemudian hari. Itulah faedah apabila kita berfikiran positif. Itu situasi yang pertama. Kita tengok situasi yang kedua. Awak ni lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. So bila awak tahu awak lemah dalam kecergasan fizikal, bila awak pun fikir secara negatif. Letihnya buat aktiviti kecergasan ni. Itu pemikiran negatif. Ya, pasal awak cakap apa lagi? Kalau saya berlatih bersungguh-sungguh pun belum tentu saya dapat capai tahap kecergasan yang baik. Itu negatif. Ataupun kan ayat yang pelajar perempuan selalu cakap, cikgu panaslah nanti hitam kulit. Betul tak? Tak betul. Bila kulit hitam, nanti dia cakap diri, nanti saya tak cantik. Tak ada orang nak kat saya. Betul tak? Tak ada. Tak betul. Betul. Pemikiran negatif. Kita tak nak negatif tu. Betul kita cikgu. kepada pemikiran positif. Okay. Tengok macam mana kita nak pemikiran positif dia. Awak akan cakap diri awak, tak apalah, saya akan berusaha. Sebab apa awak tahu awak lemah, awak pun akan berusaha untuk tingkatkan kecergasan fizikal. So macam mana awak nak tingkatkan? Setiap hari saya akan berlatih dan membuat latihan aktiviti kecergasan.
Bila itu pemikiran positif. So kita tengok pula apa faedah bila awak fikir positif tu. Bila awak lemah, bila awak lakukan aktiviti kecergasan fizikal, dia boleh menjamin tubuh badan yang sihat dan cerdas. So bila tubuh badan awak sihat, cerdas, otak awak pun cerdas. Awak boleh berfikir. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Mungkin hari ini awak lemah dalam kecergasan fizikal. Awak berlatih hari-hari, akan datang awak dapat tingkatkan tahap kecergasan fizikal awak. Ingat, usaha yang awak buat tu ada di akhirnya ada kejayaan yang awak akan dapat. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni selalulah terjadi dekat awak kan. Selalu terjadi dengan dalam kalangan kawan-kawan awak. Tengok, sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengan dia pagi ni. Lepas tu bila awak berbual dengan dia, kawan awak pun tak dengar. Apa tadi? Lepas tu awak pun fikir, tak guna, salah saya ke? Apa salah saya? Macam tu. Awak pun marah dia. Awak cakap dia tak guna. Macam tu. Tak boleh lah macam tu kan. Lepas tu awak fikir dia tak patut buat saya begini. Tu fikiran negatif. Okay. Macam ni kita ubah kepada pemikiran positif. Okay, awak cakap dengan diri awak, sahabat saya ada masalah. Saya harus siasat apa masalahnya dan cuba memberi pertolongan. Okay, cuba memahami apa yang sebenarnya masalah kawan awak ni hadapi. Okay, apa faedah dia pula? Setiap individu ni dia saling memerlukan antara satu sama lain. Dan persahabatan ni amat penting dalam kehidupan seharian. Okay, mungkin hari ni awak perlukan kawan awak. Esok lusa mungkin kawan awak tu perlukan pertolongan dan perhatian daripada awak. So saling tolong menolong antara satu sama lain. Okay, ada soalan? Tengok sini. Ada soalan? Setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, cikgu teruskan lagi. Tak Sikit ada je cikgu lagi. tak Sikit je lagi. Jom kita tengok. Ya, Syafiqah kenapa? Okay, tak ada cikgu. Okay, baik. Jom kita tengok. Okay, cikgu dah terangkan apa sebenarnya pemikiran positif, ciri-ciri membina sifat positif. Okay, sekarang cikgu nak tanya pendapat awak. Apakah faedah ataupun kebaikan daripada kita berfikiran secara positif, pemikiran positif? Okay, apa faedah dia awak rasa ataupun kebaikan yang awak rasa yang memberi kesan dalam hidup awak? Awak rasa kenapa? Apa kebaikan dia bila kita berfikir secara positif? Kita akan berubah menjadi yang lebih baik lagi daripada Kita akan berubah menjadi lebih baik lagi? Lalu bersangka baik terhadap orang. Ya, selalu bersangka baik terhadap orang. Okey, lagi apa kebaikan dia bila kita berfikir secara positif? Maisarah ada tak? Tahu tak apa kebaikan dia bila kita fikir positif? Tahu tak? Tak tahu. Megak koyu? Ya. Apa kebaikan dia? Apa kebaikan bila kita fikir positif? Nanti orang sayang tiba. Nanti orang lebih sayang kita, lebih senang untuk dekat dengan kita. Lagi, apa lagi Syafiqah? Awak rasa apa kebaikan dia bila kita berfikiran positif? Ya, Nadira. Okey, baik. Syafiqah, Muhammad Irfan. Adam? Ya cikgu. Ya cikgu. Apa kebaikan bila kita fikir secara positif? Cikgu nak tahu pendapat awak. Orang tak takut dengan kita. Orang tak takut dengan kita? Lagi? Orang percaya kita. Orang segila Orang percaya dengan kita. Orang lebih percayakan kita. Okay, jom kita tengok apa Kita faedah. akan berjaya. Kita akan berjaya. Betul, Maisarah. Okay, kita akan meraih kejayaan bila kita berfikir secara positif. Okay, tengok ni. Ada 6 faedah ataupun kebaikan bila kita berfikir secara positif. Okay, yang pertama. Tengok ni.
Nah, dapat membantu menyelesaikan masalah secara sistematik. Ingat, pemikiran positif tu maksud dia kita adalah kemahiran yang perlu kita kuasai. Betul lah, kemahiran yang perlu kita kuasai oleh murid-murid untuk mengurus mental emosi dalam kehidupan ke arah yang lebih baik. Bila kita bila kita fikir secara positif, kita pun bila masalah datang dalam kehidupan seharian kita pun dapat berfikir secara positif. Dan sekaligus kita dapat menyelesaikan masalah tu secara sistematik. Tak adalah kita bertindak secara melulu. Okay, ingat, pemikiran positif tu maksud dia kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita fikir secara positif, kita dapat meningkatkan pengetahuan diri kita. Dapat meningkatkan kejayaan. Yang ketiga, kita dapat menghasilkan kejayaan melalui usaha yang berterusan. Macam Sarah cakap tadi kan, kita akan berjaya. Betul. Bila kita berusaha secara gigih, fokus terhadap apa yang kita nak, kita akan meraih kejayaan pada akan datang. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, berfikiran positif terhadap diri dan hubungan dengan orang lain. Faedah dia kita boleh fikir lah. Bila faedahnya kita tak bersangka buruk dengan orang lain. Lepas tu kita pula dapat menjalin hubungan interpersonal dengan orang sekeliling kita. Itu nombor 4. Yang kelima pula, kita dapat membantu orang lain. Contohlah kan, kalau kawan awak ada alami sebarang, ada mengalami kemurungan ke, macam Nadira cakap tadi kan, depres. Awak pun sebagai rakan boleh bantu kawan awak tu. Okay, sedarkan dia, bagilah kata-kata semangat untuk dia untuk teruskan lakukan, untuk terus berjaya supaya dia tak depres, tak murung, tak sorang-sorang, tak sedih. Okay, dia boleh luahkan perasaan semuanya. Okay, bantu dia untuk dia berfikir secara positif. Okay, baik, itu yang ke 5. Yang keenam, bila kita berfikir positif, kita berupaya mengawal dan menguasai fikiran kita, perasaan kita dan juga tingkah laku. Okay, tak adalah kita bertindak melulu, tak adalah kita ni tiba-tiba nak marah orang sesuka hati, tak. Okay, kita dapat kawal dan menguasai diri kita sendiri, fikiran kita, emosi dan juga perasaan. Baik, ada soalan? Ada cikgu. Okay, kalau tak ada soalan, cikgu ada soalan tau. Kita dah nak habis dah ni, last. Okay, dah ready semua soalan? Soalan yang pertama, ready tak? Ready tak ready? Boleh lah. Ready tak ready? Boleh lah. Okay, soalannya mudah saja. Jom kita jawab soalan pertama. Nyatakan kepada cikgu maksud pemikiran positif. Siapa nak jawab? Nyatakan maksud pemikiran positif. Apa maksud pemikiran positif? Pemikiran positif Saya ikut. Irfan nak jawab. Kebolehan? Kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Ya, betul. Tanya untuk Irfan. Syabas. Kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Okay, itu adalah maksud pemikiran positif. Okay, soalan nombor 2. Berikan cikgu 5 ciri-ciri pemikiran positif. Okay, yang pertama, siapa nak jawab? Jangkakan kejayaan, ubah penampilan diri, lagi? Penampilan saranan diri positif, fokus kepada apa yang anda mahukan dalami ilmu kecemerlangan. Yes, betul. Bagus Sarah. Okay, saranan diri positif, ubah penampilan diri, jangkakan kejayaan, fokus kepada apa yang anda mahukan. Okay, tak apa, megat koyong. Lepas ni soalan untuk awak. Okay. Jom, soalan nombor 3. Berikan cikgu 3 faedah ataupun kebaikan bila kita terapkan diri kita pemikiran positif. Apa kebaikan terhadap diri kita? Tak ada dah? Kuyung? Sekejap tengah fikir. Siapa boleh jawab?
Jap Cikgu Azan. Okey Azan. Okey, wait Hello. Ya, Suara. Irfan kejap. Azan. Okey baik. Kita teruskan. Cikgu, saya. Ya, saya. Satu jawab. Satu je. Apa dia? Supaya tidak bersangka buruk. Ya, betul. Supaya kita tak bersangka buruk dengan orang lain. Okey, satu ada nak bagi. Lagi dua. Cepat Koyum. Tadi awak nak jawab. Siapa-siapa boleh bantu Koyum? Google boleh tolong dia. Cikgu Google boleh tolong dia. Tak murung lagi. Apa maksud nak murung? Help me. Koyum cakap help me. Apa lagi? Cepat. Bila kita fikir positif, kita akan apa? Kita tak akan bersangka buruk. Adam dah cakap tadi, kita tak akan bersangka buruk dengan orang lain. Okey ni. Apa lagi? Apa lagi? Semua orang akan percaya Cepat. kepada kita. Apa dia? Semua orang tidak akan jauh daripada kita. Tidak akan? Jauh daripada kita. Apa yang jauh daripada kita tu? Tak jelas Adam. Cakap slow-slow, janganlah laju. Kejap, Dia nak aku rap. ajak. Dia nak rap. Kita dapat mengubah sikap yang negatif. Okey, boleh? Apa faedah dia bila kita ubah sikap kita kepada yang lebih positif? Awak macam ulang balik ayat cikgu. Cikgu nak tahu kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia pada Semua orang tak jauh daripada kita. Okey, betul. Kita akan lebih disengani oleh orang sekeliling kita. Kita akan buat baik, nanti orang sayang. Betul. Bila kita bersangka baik dengan orang pun lebih senang untuk dekati kita. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Ada, inilah faedah dia, kebaikan dia. Bila kita berfikiran secara positif, kita dapat menyelesaikan masalah secara sistematik. Lepas tu kita akan dapat menghasilkan kejayaan melalui usaha yang berterusan. Kita sentiasa berfikir positif terhadap diri sendiri dan juga hubungan orang lain. Dan yang paling penting ni, kita berupaya mengawal dan menguasai fikiran, perasaan dan juga tingkah laku kita. Bila kita dapat berfikir secara positif. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu. Ya, Mas Sarah. Ya, baik. Kita dah nak habis dah. Cikgu nak minta seorang daripada kamu rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Okay, siapa nak?
Kita belajar betul-betul bukan mana ayat dia. Macam mana? Okey, Suzan ayat awak dulu. Macam mana? Kita belajar pasal pengurusan mental dan emosi. Ya, kita belajar pasal mengurus mental dan juga emosi. Okey, apa lagi yang awak dapat? Apa lagi? Apa lagi yang awak dapat belajar hari ni? Mengetahui maksudnya ciri pemikiran positif. Ya, kita dapat tahu mengetahui maksud emosi, pemikiran positif. Lagi siapa lagi? Irfan, apa awak belajar hari ni? Dia live lah. Selalu macam tu lah bila sebut nama live. Okey Adam, rumuskan hari ni apa awak belajar hari ni? Saya dapat belajar. Sekejap Saya dapat belajar kebaikan pemikiran positif. Kebaikan bila kita berfikir secara positif. Okey, bagus. Okey, so that bila cikgu rumuskan lagi yang terakhir. Yang pertama, kita dapat menyatakan maksud pemikiran positif. Yang kedua, kita dapat menaraikan sekurang-kurangnya 5 ciri-ciri pemikiran positif. Yang ketiga, kita dapat menyatakan sekurang-kurangnya, awak lah yang dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi, dan awak juga dapat membezakan antara pemikiran positif dan juga negatif. Okey, syabas dan tahniah. Okey, buat semua berjaya menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ya, Mak Gaya betul. Saya dapat belajar.